وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung mengenai dengan solat dalam mazhab Syafi'i yang kita bincangkan sebelum ini. Kita berada dalam bab salam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan salam, ringkasan daripada yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu 10 perkara yang disyaratkan dalam salam. Yang pertama sekali iaitu Assalamualaikum, perlu diletakkan alif lam, tak boleh Salamunalaikum. Sebab itu ketika nak beri salam, pastikan jelas alif lam sin, alif lam syamsiah, Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bunyi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dalam satu hadis ada menyebut Nabi SAW dia beri salam hadap ke hadapan. Hadap ke hadapan. Jadi hadis tersebut ulama kata beri salam ke hadapan tu makna memulakan salam. Ketika Nabi nak memulakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu maksud hadis tu. Bukan beri salam Nabi pandang ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dalam konteks hadis tu menjelaskan permulaan Nabi nak beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dalam masalah salam ni juga, walaupun hadis tersebut hadis yang lemah lah, tetapi mazhab Syafi'i kita berpegang dengan tu, iaitu siapa yang nak, dia memang dah niat nak beri satu salamnya, nak beri salam sekali je, maka disunatkan dia pandang ke hadapan. Dia nak beri salam sekali, maka tak disunatkan untuk pusing belah kanan, bahkan hadap ke hadapan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau nak beri 2 kali salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian perkara pertama dalam salam disunatkan tambah alif lam lah. Bukan tambah, kena jelaskan alif lam, Assalamualaikum. Perkara yang kedua, kum tersebut Assalamualaikum, dan tak boleh Assalamualaihim, him, hum, kemudian hu, itu semua kita panggil dhamir lah. Dhamir kita kata dalam bahasa Melayu, kata ganti apa? Kata ganti nama. Jadi Assalamualaikum saja yang dibenarkan. Ataupun Assalamualaika. Yang penting ada kaf. Kemudian perkara yang ketiga, hendaklah sambung antara satu kalimah dengan kalimah yang lain, dan tak boleh diselangi dengan kalimah yang tak boleh diselangi dengan mana-mana kalimah yang lain. Assalamualaikum. Tak boleh pisah dengan benda-benda lain, dengan perkataan yang lain. Contohnya assalamu tiba-tiba tersendawa, alhamdulillah, alaikum. Jadi itu tidak dibenarkan. Kemudian perkara yang keempat, kena letakkan mim jamak plural, kum. Yang saya berkata tadi, Assalamualaika, ka pun tidak dibenarkan, sebab dia kena letakkan mim plural jamak di belakang kum. Jadi Assalamualaikum. Maka seseorang mengatakan Assalamualaika tidak sahlah, tidak memadai, kena letak dhamir kum. Kemudian perkara yang kelima adalah muwalat, berturut-turut Assalamualaikum terus. Jangan assalam berhenti alaikum, itu tidak sah lah. Berbeza kalau kita takbir, boleh berhenti Allah Akbar, boleh. Tapi dalam masalah salam tak boleh. Perkara yang keenam, salam tersebut mestilah dada menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, dada menghadap kiblat, kepala yang bergerak. Kemudian perkara yang ketujuh adalah memberi salam tu ketika duduk lah, tak boleh ketika berdiri. Memberi salam hendaklah ketika duduk. Perkara yang ke-8 adalah seperti mana rukun qauli yang lain, iaitu telinga kita kena dengar apa yang kita sebut. Itu yang perkara yang paling penting lah. Tapi jangan terlampau dengar pula, maknanya sampai orang lain pula dengar. Jadi itu tidak perlu, diri kita dengar. Cuma perkara ni selalu orang keliru.
Kerana dia nak dengar tu, dia nak bagi betul-betul dengar telinga dia. Dalam suasana sekarang ni memang tak boleh nak dengar jelas kadang-kadang sebab bunyi aircon, kemudian kipas, kemudian ada bunyi-bunyi bising dekat luar. Jadi dia tak boleh nak samakan. Yang dengar di telinga itu maksudnya tidak ada gangguan apa-apa, tak ada bunyi apa-apa, sunyi, sepi. Itu maksudnya. Kemudian perkara yang ke-9 adalah dia tak tambah ataupun tak kurang pun kalimat yang mengubah makna. Tidak ada sebarang penambahan, tidak ada sebarang kekurangan yang dapat mengurangkan makna. Itu 9 lah. Semuanya ada 9. Kemudian mengenai dengan salam ni kita dah bincangkan secara panjang lebar pada minggu yang lalu, dan rasa tidak ada apa lagi nak disentuhkan pada malam ni. Ada apa-apa soalan mengenai dengan salam? Cuma perkara yang perlu harus kita ingat adalah memberi salam adalah disunatkan niat untuk keluar daripada solat. Niat keluar daripada solat ketika memberi salam, bukan sebelum. Kalau sebelum niat nak keluar, maka hukumnya batal. Jadi sebab apa disunatkan? Kerana ada ulama kata wajib. Sebab itulah disunatkan. Kemudian selepas kita dah bincang daripada awal mengenai dengan takbiratul ihram, niat dan sebagainya, sampailah ke salam. Dan yang terakhir, selepas daripada salam, ada perkara yang perlu kita tahu, iaitu tertib dalam rukun. Tertib dalam rukun ini satu perkara yang penting, kerana bila mana dalam solat kita ada sistem, ada nizam, sistem. Siapa yang buat tak ikut cara yang sebenar seperti mana Nabi ajar, boleh membatalkan solat. Jadi di sini ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Di antaranya mendahului rukun qauli ke atas rukun fi'li tidak membatalkan solat. Sekarang kita ambil ada dua perkara membatalkan solat, dua perkara tak membatalkan solat. Kita ambil yang membatalkan solat dulu. Bila mana rukun fi'li mendahului rukun fi'li yang lain, maka hukumnya batal. Fi'li lawan fi'li. Mendahului rukun fi'li yang lain, hukumnya batal. Contohnya macam mana? Sepatutnya rukuk yang tidak sujud, dia sujud dulu, tak buat rukuk, maka batal. Sebab apa? Mendahului satu rukun ke atas rukun yang lain. Itu batal lah kalau dia buat sengaja. Kalau tak sengaja, maka tak batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Kalau dia terlupa, dia terlupa. Macam saya cerita minggu lepas, ada satu surau, dia sujud sekali je, dia ingat ke dah dua kali, dia bangun, terus bangun. Jadi makmum tegur subhanallah, dia pun duduk balik. Bukan duduk balik, dia sujud untuk kali yang dia duduk antara dua sujud, kemudian sujud untuk kali yang kedua. Jadi maksudnya sebab apa sembahyang dia tidak batal? Sebab dia tak sengaja. Dia bukan saja nak bangun, dia ingat ke dah dua kali sujud, rupanya baru sekali. Itulah kita panggil sesuatu perkara yang mana mendahului rukun qauli ke atas rukun qauli yang lain, hukumnya batal sekiranya sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Kita ada bagi satu kaedah pada minggu yang lalu. Sesuatu perkara sengajanya batal, tak sengajanya tak batal. Kalau seseorang buat, maka disunatkan sujud sahwi. Sesuatu perkara sengajanya batal, tak sengajanya tidak batal. Kalau dia buat secara tak sengaja, tidak batal, tetapi disunatkan sujud sahwi. Contohnya macam rukun qauli tadilah, rukun fi'li. Seseorang yang mana dia sujud dulu, kemudian baru rukuk, maka sembahyang dia batal kalau sengaja. Kalau tak sengaja, terlupa dan sebagainya, maka tak apa. Tapi disunatkan sujud sahwi. Itu yang maksudnya dalam sujud sahwi ini, apa-apalah dalam sembahyang sengajanya batal, kalau tak sengaja tak batal, tapi disunatkan sujud sahwi kalau dia buat lah. Kemudian perkara yang kedua yang membatalkan solat, bila mana rukun fi'li mendahului rukun qauli. Fi'li mendahului rukun qauli. Macam mana tu? Iaitu mendahului kita buat rukuk, kemudian baru baca Fatihah. Itu tak sah juga. Itu maksud rukun fi'li mendahului rukun qauli. Jadi makna rukun fi'li ni sekiranya berada di awal, dia tak boleh
mendahului rukun qauli, rukun fi'ali. Dua-dua batal. Rukun fi'ali mendahului rukun fi'ali yang saya bagi tahu tadi, iaitu seseorang rukuk dulu, sujud dulu, kemudian baru rukuk, batal. Perkara yang kedua, rukun fi'ali mendahului rukun qauli. Sepatutnya kita baca Fatihah dulu baru rukuk, tapi dia rukuk dulu baru baca Fatihah. Itu juga batal. Ada dua perkara yang mana tak batal solat. Bila mana rukun qauli mendahului rukun fi'ali. Rukun qauli mendahului rukun fi'ali. Contoh, seseorang bila baca tahiyat, bila baca tahiyat maksudnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tapi dia tak baca tahiyat dulu, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian at-tahiyatul mubarak. Dia buat secara terbalik. Sah. Sembahyang dia sah. Tapi bila nak baca nanti, bila dia nak, kita panggil apa, bila dia nak baca nanti, dah baca tahiyat, dia kena ulang balik lah. Contohnya, bila mana seseorang, dia sepatutnya baca apa? Fatihah surah. Tapi masalah dia tak baca Fatihah dulu, tapi dia baca surah dulu. Surah, kemudian Al-Fatihah. Adakah solat dia batal? Solat tidak batal, tetapi lepas Fatihah kena baca surah sekali lagi. Sebab apa? Sebab tidak kena tempat. Itulah kita panggil dalam bab apa? Dalam bab rukun qauli mendahului rukun qauli. Rukun qauli mendahului rukun qauli, tidak batal solat. Boleh Seseorang yang membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian dia pun baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat adalah perkara yang wajib. Tahiyat wajib. Ketika tahiyat akhir wajib baca asyhadu an la ilaha, kita baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, wajib. Dua-dua ni rukun qauli. Maka bila mana dia buat secara terbalik, maka hukumnya sah, tidak batal solat. Tadi contoh Fatihah dengan surah itu tak apa kena. Sebab Fatihah tu wajib, surah sunat. Jadi tidak apa kena. Perkara yang kedua yang tidak batal, rukun qauli mendahului ke atas rukun fi'ali. Apa dia? Iaitu dia mendahulukan tasyahud ke atas sujud. Dia mendahulukan tahiyat ke atas sujud. Bila mana dia bangun daripada sujud pertama, duduk antara dua sujud. Tapi dia tak duduk antara dua sujud. Dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tiba-tiba baru teringat, ini bukan tahiyat ni, ini duduk antara dua sujud. Tetap tidak batal sembahyang dia, sebab rukun qauli apa dia? Rukun qauli apa dia? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Rukun fi'ali apa dia? Rukun fi'ali iaitu sujud. Sujud kedua tak buat lagi. Dah baca tahiyat dah. Tidak batal. Nampak dua gambaran yang batal solat, dua gambaran yang tidak batal solat. Rukun fi'ali mendahului rukun fi'ali itu batal. Rukun fi'ali mendahului rukun qauli batal. Rukun qauli mendahului rukun fi'ali tak batal. Rukun qauli mendahului rukun qauli juga tidak batal. Jadi kalau tuan-tuan dengar fi'ali qauli ni pening kepala. Jadi tak perlu ingat qauli fi'ali qauli. Ingat contoh je cukup. Bila kita ingat gambaran, maka kita fahamlah masalah tu. Kita tak perlu ingat fi'ali, sebab kalau bila tanya orang sembahyang, apa rukun qauli fi'ali, dia pun tak tahu. Tapi bila sembahyang betul. Jadi tuan-tuan tak perlu ingat pun tak apa, yang penting gambaran masalah tu nampak. Bila mana seseorang baca tahiyat sujud kedua tak lagi, maka hukumnya sah sembahyang dia. Tidak membatalkan solat. Boleh Ada apa-apa soalan? Pertama dari saya kata yang macam dia rukuk dulu, dia tengok tak baca Fatihah. Boleh diperbaiki solat tu ataupun kena batalkan solat tu? Sebab dia sekarang dia baca surah kemudian Fatihah. Dia dah baca dia rukuk, tiba-tiba dia ingat belum Fatihah lagi. Boleh perbaiki solat tu ataupun tak? Dia bila mana kita perlu ingat,
Bila mana seseorang yang yakin, dia ada dua, satu yakin, satu syak. Syak ni ragu-ragu, was-was. Seseorang yang yakin dia tidak melakukan perkara yang rukun, tak kira qauli ataupun fi'li, maka on the spot dia kena bangun terus. Contoh, seseorang yang sujud, tiba-tiba dia teringat, tadi belum buat rukuk lagi ni. Dia yakin memang tak buat, maka on the spot dia kena bangun. Kena bangun, kemudian rukuk. Dia jangan terus rukuk. Sebab apa? Ketika sujud tadi, dia yakin dia tak rukuk. Jangan terus rukuk. Dia kena bangun, berdiri tegak, kemudian rukuk. Sebab apa? Kerana setiap pergerakan daripada bangun nak ke rukuk, pergerakan itu dianggap sebagai rukun. Jadi sebab tu kita kena buat satu rukun sebelum. Kalau kita terlupa rukuk, dah sujud, memang yakin, terus bangun, berdiri, baru rukuk. Jangan terus rukuk, berdiri dulu. Sebab ketika perbuatan turun tu, sedang turun itu diambil kira. Itu mengenai dengan yakin. Yakin memang dia tak buat. Contoh, seseorang yang rukuk, sedang rukuk, tiba-tiba tadi memang dia yakin dia tak baca Fatihah. Tadi dia terbaca surah, dia baca surah tapi tak baca Fatihah. Memang dia yakin. On the spot dia kena bangun balik. Bangun balik, terus baca Al-Fatihah. Itu bagi orang apa? Bagi orang yang yakin. Contohnya, seseorang dia sujud kali yang pertama, bangun kali yang kedua, macam gambaran tadi, dia baca tahiyat. Dah baca tahiyat semua, dia yakin sujud tadi baru sekali, maka hukumnya wajib dia sujud untuk kali yang kedua. Sebab itu bukan tahiyat, itu duduk antara dua sujud. Situasi yang kedua, dia bukannya yakin, tapi dia syak, dia ragu-ragu. Contoh, seseorang yang mana ketika tahiyat akhir ni dia tadi ni sujud sekali ke dua kali? Tadi rasa macam dua kali, tapi sekejap sangat, macam sekali. Jadi orang yang ragu-ragu ni, dia kena sujud tambah sekali lagi. Dia kena ambil yang paling sikit. Jadi makna bila mana dia sedang duduk tahiyat akhir, tiba-tiba dia rasa dia bukan yakin. Kalau yakin memang kena on the spot terus buat lah. Tapi kalau dia ragu-ragu, hukumnya sama juga. Dia kena terus buat, dia kena tambah satu lagi. Tambah satu lagi maksud apa? Tambah sujud sekali lagi. Sebab ambil yang paling kurang. Tadi aku sujud sekali ke dua kali? Ambil yang sekali. Tambah satu kali lagi sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. Kemudian disunatkan sujud sahwi lah. Sebab apa sunat sujud sahwi? Dalam dua-dua situasi disunatkan sujud sahwi. Sama ada situasi dia yakin dia tinggalkan rukun, ataupun dia ragu-ragu dia tinggalkan rukun, dua-dua disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Kerana bila mana dia yakin dia telah menambah rukun. Contoh, seseorang yang rukuk, tiba-tiba rukuk, dia yakin dia tak baca Fatihah, dia kena bangun. Bila dia bangun, dia baca Fatihah. Lepas habis baca Fatihah, habis baca surah, rukuk balik. Rukuk yang tadi, itulah dipanggil sebagai menambah rukun. Maka disunatkan sujud sahwi. Nampak Sebab dia menambah rukun. Bukan tambah rukun rukuk yang kedua. Rukuk yang pertama tadi dia menambah rukun, sebab tidak diambil kira. Kemudian situasi yang kedua yang kata ragu-ragu, syak ataupun was-was tadi, sama juga. Sebab apa disunatkan sujud sahwi? Kerana kemungkinan sujud yang kali kedua dia itu adalah sujud kali yang ketiga. Contohnya, bila dia duduk tahiyat akhir, dia ragu-ragu, aku sujud kali pertama ke kali kedua. Maka cara dia sujud sekali lagi, kemudian duduk tahiyat akhir, kemudian dia sujud sekali, kemudian dia buat sujud sahwi. Sebab apa kena sujud sahwi? Kemungkinan sujud yang dia buat itu adalah tambahan. Kemungkinan, dia pun tak tahu, kemungkinan tambahan. Bila kemungkinan sujud itu adalah sujud kali yang ketiga, maka kerana itulah disunatkan sujud sahwi. Boleh Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada Ustaz. Ya. Bila kita rukuk Ustaz, kita akan baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kan? Tapi kadang terbalik Ustaz, yang sujud saja kita baca Ustaz. Boleh. Ustaz? Dia sebenarnya ketika sujud Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ketika
ketika rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau terbalik pun boleh, sah. Kalau tak baca apa-apa pun sah. Yang penting jangan baca ayat Quran. Ketika rukuk sujud jangan baca ayat Quran. Sebab apa? Bila baca ayat Quran hukumnya makruh. Sebab Nabi larang membaca ayat Quran, sama ada surah ataupun Fatihah ataupun apa-apa petikan ayat Quran dalam rukuk dan juga sujud, Nabi larang. Jadi hukumnya makruh. Jadi kalau nak zikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, apa-apa zikir pun boleh. Jangan baca Quran je. Tapi kalau nak baca Quran boleh juga tau. Tapi dengan syarat ada kandungan doa ketika sujud. Contoh ketika sujud tak boleh baca tak boleh baca ayat Quran. Tapi kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu ayat Quran. Ketika sujud ayat Quran, tapi boleh sebab dia ada mengandungi doa. Macam mana kita nak tahu doa ataupun tidak? Selalu dalam Quran ada Rabbana. Itu doa lah tu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu pun doa. Itu semua dalam Quran. Banyak lagi Rabbana tu maknanya doa lah. Boleh baca dalam sujud. Tapi kita kena tahulah ini ayat doa. Jangan kita sujud allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Doa. Itu bukan doa. Jadi ada tempat-tempat yang ada doa lah. Jadi itu boleh. Okey Kemudian kita nak bincang mengenai dengan selepas daripada kita beri salam, apa yang kita nak buat. Maka inilah yang paling penting, iaitu kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Quran kata fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai satu ibadat, maka fansab, berletih-letihlah dalam buat ibadat yang lain. Maknanya lepas kamu semayang dah letih lah, dah penat. Kemudian buat pindah ibadat lain pula. Apa dia? Iaitu kita zikir pula. Lepas semayang zikir lah. Ada orang kata dekat negeri Perlis tidak boleh zikir, tidak boleh zikir. Bagi dia bid'ah. Kalau dengar dekat Mufti Perlis, marah dia. Dia kata siapa kata Perlis tak bagi zikir. Perlis tak bagi kuatkan zikir. Kita kena faham tu. Maknanya jangan kata di Perlis tidak ada zikir. Bukan tak ada. Zikir ada, cuma tak disunatkan kuat. Kalau tengok dalam kitab-kitab mazhab fiqh, mazhab Syafi'i pun apa yang dia bagi tahu, dia kata disunatkan untuk memperlahankan suara dalam dua situasi, iaitu dalam ketika doa ataupun zikir. Zikir makna wirid. Lepas daripada beri salam, wirid zikir itu. Wirid zikir samalah. Maka rendahkan suara. Kemudian satu lagi apa? Doa, rendahkan suara. Melainkan bagi orang yang nak mengajar. Contohnya jemaah baru masuk Islam, ataupun jemaah ni memang tak tahu zikir. Itu yang dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kata itu disunatkan kuat. Sampai bila nak sunatkan kuat? Sampai bila-bila? Tak, sampailah orang yang selalu datang jemaah tu sampai dia pandai zikir. Maka diperlahankan balik suara tu, untuk diperlahankan suara untuk berzikir. Sebab sebahagian di kalangan imam-imam kadang-kadang ketika mana doa tu sama kuat dengan bacaan dalam semayang dia. Dia zikir dah kuat dah kan? Kemudian doa pun sama kuat. Sebab itu Nabi kata apa? Arbi'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kamu. Fa innakum la tad'una asamma. Kamu bukan berdoa dengan zat yang pekak. Allah Ta'ala bukan pekak, tak perlu kuat-kuat baca doa. Wala ghaiban, dan Allah Ta'ala tu bukan benda yang ghaib, maknanya bukan benda yang tidak ada. Quran kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala di mana saja kamu berada, di situ ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sentiasa dekat bersama kamu. Innahu hakimun sami'un qaribun, iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha bijaksana, maha mendengar dan maha dekat dengan kamu. Jadi tak perlu kita doa kuat-kuat. Imam Baihaqi, hadis yang saya bacakan tadi,
Imam Baihaqi dan juga selain daripada Imam Baihaqi berhujah dengan hadis yang saya bacakan tadi, hukumnya disunatkan memperlahankan zikir dan juga doa, sama ada imam ke dia, sama ada makmum ke dia, ataupun orang yang sembahyang seorang. Itu disunatkan secara perlahan. Samalah ketika mana kita nak baca Quran. Baca Quran tak perlu kuat-kuat. Baca perlahan tu sekadar telinga kita dengar je lah. Tak perlu kita baca Quran satu surau dengar, satu masjid dengar. Itu tak. Setiap ibadat perlu disembunyikan. Makna bukan disembunyikan ni, makna tak perlulah nak zahirkan bacaan kita, tak perlu nak tunjuk suara kita sedap ke apa. Kita baca, yang penting telinga kita dengar, itu je. Macam kita nak buat sedekah lah. Sedekah ni secara sembunyi pun boleh. Nabi kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, di mana tak ada siapa yang dapat naungan melainkan 7 golongan ni je. Siapa dia? Iaitu salah satunya orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Jadi maksudnya dia sedekah sungguh ikhlas sungguh. Dia sedekah sembunyi-sembunyi. Tangan kiri pun tak tahu maksudnya. Jadi nak bagi tahu orang lain tak tahu langsung, dia sedekah diam-diam. Tapi dalam masa yang sama harus diingat, bukan sedekah yang terang-terangan tu benda yang tidak baik. Sedekah terang-terangan pun baik juga, tapi dengan 2 syarat lah. Syarat yang pertama, dia sebagai contoh. Contohnya, kalau aku sedekah ni, anak-anak aku pun tengok, anak-anak aku pakai ikut aku. Contoh, dia ketua kampung. Aku kena mulakan dulu, kena beri bantuan. Aku kena mulakan dulu, barulah orang kampung akan ikut. Jadi itu dia boleh buat secara terang-terangan. Yang keduanya, dia tak ada sifat riak lah. Kalau dia rasa nak riak, maka tak perlulah dia nak tunjuk-tunjuk. Ataupun dia nak menzahirkan nikmat dia, sebab dia banyak harta, dia nak zahirkan supaya orang lain pun ikut. Itu boleh. Jadi mana sedekah secara sembunyi pun bagus, sedekah secara terang-terangan pun bagus. Tapi adalah dia punya, kita panggil apa, disiplin dia. Tapi secara umumnya sedekah sembunyi itu lebih baik secara umum lah. Kemudian begitu juga dengan bacaan Quran, zikir. Secara umumnya kita zikir seorang-seorang kita je, baca Quran semua. Melainkan kalau ada sesuatu keperluan, ada hajat ataupun ada sebab, bolehlah kita kuat. Contoh tadi kita baca Quran, zikir sebab apa kuat? Untuk mengajar jemaah yang tak tahu zikir. Jadi di sini cuma kita di Malaysia kita kena raikan lah. Dia satu perkara sunnah. Sunnah memang perlahan. Satu lagi dipanggil culture, budaya kita. Budaya pun kita kena raikan. Kalaulah kita ambil sunnah semata-mata, tak raikan budaya, itu akan rosak juga. Akan rosak juga. Begitu juga kalau kita raikan budaya, ketepikan sunnah, itu juga akan rosak. Jadi makna dua-dua pun itu perkara yang penting. Sebab itu arak, Islam awal-awal datang macam mana hukum nak haramkan arak. Arak ni zaman dulu mereka minum macam minum air kosong lah, hari-hari minum. Jadi Quran tak turun sekaligus haram, tak, berperingkat-peringkat. Turun sikit, maknanya nak minum boleh, tapi janganlah ketika sebelum waktu sembahyang. Kemudian sikit lagi, kemudian last sekali haram terus. Okey. Jadi dalam masalah mengenai dengan wirid lepas sembahyang ini, memang sunnahnya adalah secara perlahan. Dalam hadis ada sebut kuat. Memang hadis sebut kuat tu adalah untuk mengajar kepada Nabi, nak ajar kepada jemaah-jemaah yang lain, yang baru, mungkin baru masuk Islam, supaya mereka tahu untuk berzikir. Jadi di sini kita lihat 2 perkara yang penting. Yang pertama sunnah, yang kedua budaya. Jadi macam mana bila kita tahu, bila kita amalkan sunnah, kita abaikan budaya, ketepikan budaya, apa yang akan berlaku? Satu orang akan tomah kita. Satu orang akan pandang serong kepada kita. Kemudian perkara yang kedua, mereka pun tak akan berzikir. Kita tahu orang Melayu, dia tak akan berzikir sebab menggalakkan manusia membuat kebaikan, satu perkara yang baik. Sebab kita tahu orang Melayu, kalau imam tak zikir, imam kata Al-Fatihah, dia pun Al-Fatihah dia. Lepas tu doa. Imam doa, dia pun doa. Dia tak zikir pun Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia tak zikir langsung. Kemudian ayat kursi, dia tak baca langsung.
apa yang imam kata itu yang dia buat. Jadi sebab itu menggalakkan jemaah dengan cara kita kuatkan suara. Kalau lepas sembahyang, astagfirullah, diam ya, Allahumma antas salam, diam. Jadi bila diam, apa yang berlaku, jemaah tidak akan ikut. Dia pun lalas kali dia buka handset dia, main handset, tengok Facebook, tengok main. Sebab apa? Sebab imam zikir slow je. Jadi kalau imam zikir kuat, maka jemaah akan ikut juga sikit. Cuma dalam batasan kuat tu kita kena tahulah. Dalam kuat tu ada batasan dia, limit dia. Jangan terlampau kuat sangat mengganggu jemaah. Setakat bunyi sikit-sikit suara jadilah. Makna makmum boleh ikut. Itu saja. Kemudian mengenai dengan hadis berzikir ni banyaklah. Dalam hadis Nabi SAW memang banyak mengenai dengan kelebihan berzikir selepas solat. Kita lihat hadis yang pertama. Apa dia? Hadis yang pertama, Nabi kata tusabbihuna wa Nabi kata man sabbahallah. Siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, fi duburi kulli salatin, pada setiap kali lepas sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang fardu. Salasan wa salasin, 33 kali. Siapa yang bertasbih? Tasbih itu makna subhanallah, 33 kali. Wa hamidallah, salasan wa salasin. Puji Allah iaitu alhamdulillah. Tahmid, itu nama tahmid kepada Allah iaitu alhamdulillah, 33 kali. Wa kabbarallah, salasan wa salasin, 33 kali. Allahu akbar, takbir. Fatilka tis'atun wa tis'una, maka itu semua bilangan 99. 33. Jadi semua sekali berapa? Semua sekali adalah 99. Tak cukup lagi 100. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata wa qala tamamal mi'ah. Nabi kata sempurnakan 100 dengan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Akan diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. 33. Mana benda yang simple lah. Tapi orang Melayu kita dia ikut imam. Jadi imam ni penting, function dia penting. Kalau imam buat, maka makmum akan buat. Imam tak buat, makmum pun tak nak buat. Macam mana kita tahu makmum tak nak buat? Jelas bila imam bangun, habis sembahyang, imam bangun, dia pun bangun sekali. Jadi waktu bila dia berzikir, tak tahu. Kalau dia berjalan sambil berzikir, tak tahulah. Tapi dalam hadis sebut, siapa yang bertasbih 33, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 99, cukupkan bilangan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis ni tak ada sebut yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, tak ada sebut. Untuk tasbih 33. Tak ada sebut yuhyi wa yumit. Mana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada sebut yuhyi wa yumit. Dan tidak ada riwayat yang sebut yuhyi wa yumit untuk 33 kali tasbih, tahmid dan juga takbir. Yang ada tambahan yuhyi wa yumit tu bukan zikir tu. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ada yuhyi wa yumit, ada yang terus, ada yang tambah biadihil khair, biadikal khair, ada yang terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Cuma bagaimana kalau kita lebih? Nabi kata 33 je. 33. Tapi kalau kita lebih, macam mana kalau kita lebih zikir? 34 kita ambil, 35, 36. Jadi sebenarnya ulama-ulama sufi dia kata apa? Dia kata, ulama sufi kata, kalau kunci lebih satu gigi je, memang tak boleh buka kunci tu. Kalau Nabi kata 33 lah. Ulama-ulama sufi kata, kalau 33. Kalau lebih satu, maka tak kena apa yang hadis Nabi kata. Jadi macam kunci, kita dah buat kunci dah, tapi orang tu terlebih satu rumah dia. Satu apa kita panggil? Gigi dia, satu gigi. Jadi bila terlebih satu gigi ataupun terkurang, maka
kita tak boleh buka kunci tu. Jadi cuma ulama kita kata apa? Dia kata tidak jadi masalah lah. Tambah apa banyak kali pun, 5 kali, 6 kali pun tambah, 33 kali tambah 38, 39. Cuma dia tak jadi zikir mendapat pahala yang khusus yang Nabi sebut tu lah. Cuma pahala tadi dikira sampai 33 je. Zikir yang tambah tadi tu, itu dipanggil sebagai zikir biasa je lah. Jadi maksudnya tidak ada apa-apa kemudaratan ataupun tidak ada apa-apa apa kita panggil, tidak ada apa-apa kemudaratan ataupun keburukan lah. Kita tambah lah. Sebab dia benda baik, zikir. Benda yang baik. Dalam hadis tadi, siapa yang zikir 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil lah. Dosa besar dengan taubat nasuha. Cuma Imam Nawawi kata, kalau dia tak ada dosa besar langsung, tak ada dosa besar langsung, dosa kecil pun sikit sangat. Jadi macam mana dosa-dosa besar tu akan terkikis jadi kecil, maka dia akan jadi dosa kecil dan dia akan hilang macam tu. Itu zikir selepas sembahyang lah. Ada satu kisah. Apa kisah dia? Iaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, fuqara, orang-orang fakir di kalangan orang-orang muhajirin jumpa dengan Nabi lah. Dia kata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami ni, mereka dapat nikmat syurga yang berkekalan ni, dapat nikmat yang hebat-hebat. Mereka puasa seperti mana kami puasa. Mereka sembahyang seperti mana kami sembahyang. Cuma masalahnya, mereka sedekah, kami tak dapat sedekah. Sebab kami tak ada harta. Kemudian mereka, orang-orang kaya ni, mereka boleh merdekakan hamba. Kami tak boleh nak merdekakan hamba. Sebab kami tak ada harta. Merdekakan hamba ni mahal lah. Macam kita sedekahkan kereta lah, mahal harga dia. Jadi kami tak ada apa-apa. Jadi Nabi kata, nak aku ajar satu benda dekat kamu. Aku ajar satu benda kat kamu, yang mana watas Nabi kata, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Nak tak aku ajar kepada kamu sesuatu yang kamu akan mendahului orang yang mendahului kamu. Orang tadi duduk berada di hadapan, tapi kamu berada di hadapan dia lagi. Wa tasbiquna bihi man min ba'dikum, iaitu kamu akan mendahului orang yang selepas daripada kamu. Dan tak ada siapa yang dapat, seorang pun yang lebih afdal berbanding kamu, melainkan illa man sana'a mislama sana'atu, melainkan orang tadi kalau dia buat sama seperti kamu, maka itu memang kita tak boleh buat apa-apa lah, sebab dia amalan sama seperti kamu. Jadi sahabat-sahabat kata, naklah wahai Rasulullah. Nabi kata, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali selepas daripada solat. Nabi ajar. Kemudian mereka pun amalkan. Kemudian mereka jumpa lagi Nabi, wahai Rasulullah, kamu bagi tahu kami, bila bagi tahu kami benda ni sudah jadi apa? Viral. Sampai kepada orang-orang kaya. Orang kaya pun amal seperti kami juga. Jadi macam mana kami nak buat? Jadi apa jawapan Nabi? Nabi kata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu harta, itulah kelebihan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi maksudnya, kalau nak lebih lagi, memang kita tidak boleh lebih lagi lah. Melainkan orang tadi dia buat sama macam kita, cuma beza dia ada harta je. Sebab itu ulama kata, hadis tadi sebagai isyarat, orang yang kaya yang bersyukur itu jauh lebih afdal berbanding orang yang fakir yang bersabar. Dia fakir, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Orang kata sampai bila? Sampai bila-bila lah. Tak apalah, sabar je lah. Sebenarnya kalau dia kaya dan dia bersyukur, dia banyak sedekah, itu lebih afdal berbanding orang yang fakir, miskin. Kira nak bersabar, tak apalah, ini ketentuan Allah, miskin ketentuan Allah. Tak nak usaha sikit-sikit, tak apa, ketentuan Allah. Jadi sebenarnya orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih afdal berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi.
Kemudian dalam satu riwayat yang lain, ada juga Nabi ajar zikir ni 10 kali, 10 kali. Subhanallah, setiap kali lepas kamu semayang, bertasbihlah 10 kali Subhanallah. Kemudian 10 kali Alhamdulillah, kemudian 10 kali Allahu Akbar. Ada kontradiksi. Tadi kata 33, hadis ni kata 10. Jadi maknanya siapa yang malas nak zikir, yang banyak sangat urusan, sibuk sangat, pagi petang semua sibuk, maka zikirlah walaupun 10 kali. Kalau 10 kali pun tak sempat, tak tahulah. 10 kali tak sampai seminit pun. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Tak sampai seminit. Jadi itu Nabi ajar kalau bagi orang yang sibuk sangatlah. Dia sebenarnya zikir ada banyak versi juga zikir. Antaranya Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh juga 33 kali. Ataupun Subhanallah, 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 Subhanallah. Boleh juga. Ataupun Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Itu semua sunat lah. Ada riwayat masing-masing lah. Kemudian mengenai dengan zikir ni, selepas semayang pernah ditanyakan kepada Nabi, ayyud doa asma', apakah doa yang paling didengari? Didengari ni maksudnya yang paling mustajab. Nabi kata jaufal lail al-akhir, iaitu malam, di tengah malam yang terakhir. Itu doa yang mustajab. Kemudian jawapan kedua Nabi kata dubura as-salawatil maktubah, setiap kali lepas semayang. Jadi lepas semayang jangan zikir saja, doa pun sekali lah. Doa pun sekali, sebab dia doa yang mustajab lah. Doa selepas daripada semayang. Kemudian riwayat yang kedua, Nabi SAW, idza sallama la yaq'udu illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nabi SAW, Nabi tak duduk berzikir melainkan sekadar mana Nabi kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, kemudian Nabi bangun keluar. Jadi sebenarnya hadis tersebut ada juga, sebab Nabi ni kadang-kadang Nabi sibuk juga, sebab Nabi pun manusia juga seperti kita. Nabi manusia juga seperti kita. Jadi kadang-kadang Nabi sibuk. Bila Nabi sibuk ni, Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, kemudian Nabi bangun. Di sini nak bagi tahu kepada kita dua perkara. Bila menjadi imam, apa yang disunatkan bagi imam, maka kita sebelum tu kita lihat dulu hadis yang berikutnya. Sebelum kita nak cerita ni lah. Ada satu hadis lagi, dikatakan Nabi SAW, apabila Nabi selesai daripada solat, maka Nabi akan kata apa? Nabi akan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian Nabi berpaling ke arah kanan ataupun kiri ataupun menghadap kepada makmum. Okey. Apa tujuan Nabi pusing ni? Kita kena tahu di sini ada dua perkara lah. Perkara yang pertama, nak bagi tahu kepada jemaah semayang dah habis. Nak bagi tahu kepada jemaah semayang dah habis. Mana siapa jemaah yang nak bangun, silakan bangun. Sebab imam dah pusing. Sebab makmum tak boleh bangun lagi tau sebelum imam berpusing. Sebab kemungkinan imam dapat sujud sahwi. Sebab kita tak tahu, sebahagian kita kadang-kadang nampak macam mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain. Ada mazhab lain sujud selepas sahwi, selepas habis semayang. Selepas beri salam sujud sahwi. Jadi sebab tu kita jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bergerak. Bangun pun ada, bangun berdiri. Jadi jangan kita keluar dulu daripada tempat semayang, melainkan kita tengok imam dah bergerak, maknanya confirm memang tak ada tambahan apa-apa lagi lah. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, nak bagi tahu kepada orang yang masbuk, kepada orang yang baru datang, sembahyang sudah habis. Kalau imam menghadap ke depannya, imam menghadap ke depan zikir. Sebab yang sunnahnya zikir secara perlahan. Jadi bila orang datang lambat, dia buka pintu sembahyang. Dia ingat ke imam tengah duduk antara dua sujud? Dia pun ikut sekali.
rupa-rupanya imam tengah wirid. Sebab wirid ni disunatkan secara perlahan. Jadi sebab itu imam disunatkan menghadap kepada jemaah supaya, ataupun menghadap ke kanan atau ke kiri, nak bagi tahu semayang sudah habis. Maknanya imam bukan sedang semayang lagi. Tapi imam sedang berzikir. Jadi di sini apa yang perlu kita tahu, nanti minggu depan kita akan bincangkanlah mengenai ada dua pendapat antara Abdullah bin Mas'ud dan juga Anas bin Malik. Dia kata yang afdalnya belah kanan, yang afdalnya belah kiri, yang afdalnya menghadap makmum. Itu kita akan bincangkan pada minggu yang akan datanglah. Cuma kita nak sentuh sikit mengenai dengan zikir lepas sembahyang ni, seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Sebab apa Nabi istighfar 3 kali? Nabi tak perlu istighfar lah, memang diampunkan dosa dia. Yang pertamanya, kita perlu tahu hak seorang hamba kepada Tuhan dia adalah beristighfar, walaupun kita tak ada apa-apa dosa. Contohnya, walaupun bos kita dah bayar gaji kita, tapi bila ada keperluan yang perlu kita bantu, kita kena bantu. Itu hak kita kepada bos kita lah. Makna bukannya kita cukup habis time. Jadi yang mana ada keperluan, mana kita nampak ada kotor lagi, ada sampah, kita bersihkan. Sebab itu kita nak menyempurnakan hak. Begitu juga Nabi lepas daripada dia nak diampunkan dosa, tapi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang kedua, memang untuk menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah kerana Allah dah ampunkan dosa-dosa Nabi. Kemudian dalam masalah berzikir, wirid, Nabi hanya zikir apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu saja. Yang kita tambah astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau pergi negeri mana, Kelantan, lagi panjang dia baca astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha. Ada lagi tambah panjang dia punya ni. Tambah. Kemudian penambahan tersebut bukan setakat pada astaghfirullah saja, pada Allahumma antas salam, pada perkataan Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian kita tambah apa? Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Kalau kita lihat dalam kitab Mirqatul Mafatih ataupun kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada kitab Tirmizi, dia kata benda ni adalah mukhtalaq, benda yang direka. Jadi yang sunatnya seperti mana dalam hadis lah. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tapi harus kita ingat dalam berzikir ni, kalau nak buat penambahan macam mana pun tak apa, yang penting dia adalah pujian kepada Allah. Contohnya macam seorang sahabat Nabi, dia mengucapkan talbiyah, tapi dia buat penambahan sepatut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dia tambah labbaika wa sa'daika, kemudian biyadikal khair ke apa, dia ada buat penambahan. Jadi maksudnya penambahan di dalam zikir itu dibenarkan, tapi yang afdal kita ambil seperti mana dalam hadis lah. Kalau kita nak tambah tidak jadi masalah, bukanlah benda itu satu dosa, tidaklah. Tapi kalau nak berpada dengan hadis, silakan. Nak tambah pun boleh, tak jadi masalah. Itu mengenai dengan zikir lah. Kemudian cukup cakap dulu. Ada apa-apa soalan? Dia mengenai dengan zikir banyak lagi sebenarnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mungkin kita belum bincang lagi. Nanti kita akan bincanglah insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, kita Itu sunat tu. Itu sunat. Zikir yang paling pendek Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Yang sederhana Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu yang sedanglah. Tapi kalau yang panjang lagi ada juga, yang panjang lagi ada. Ada dalam satu riwayat Nabi baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba Nabi terdengar satu suara sahabat Nabi dekat belakang yang
yang menjadi makmum Nabi, dia baca kuat, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi pada ketika tu Nabi lepas sembahyang, Nabi tanya, siapa yang zikir dengan perkataan tu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian seorang sahabat ni, dia rasa apa? Takutlah. Ingatkan Nabi nak apa? Tegur ke marah dia ke apa? Kemudian Nabi kata apa? Malaikat berebut-rebut catat amalan kebajikan yang kamu sebut tadi. Malaikat berebut-rebut catat. Jadi makna amalan tersebut amalan besarlah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Okey. Kemudian kalau kita tengok di laman web Jabatan Mufti Perlis, dia ada buat tau satu keratan zikir lepas solat, semua daripada hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi. Ini hadis yang pertama, hadis kedua, hadis ketiga, dia dah apa? Compilekan lah. Ada yang zikir yang selalu kita buat pun ada, yang kita tidak pernah buat pun ada. Tapi ada dalam riwayat yang sahih, ada riwayat yang sahih. Cuma kita ada yang kita terbiasa buat, ada yang memang tak biasa buat. Tapi sebenarnya adalah hadis yang sahih. Kalau tak ada apa-apa kita ya. Ini bukan, ini saya rasa keluar daripada tajuk lah Ustaz. Ya. Ini berkaitan minum Ustaz. Minum apa tu? Minum air lah. Minum air, okey. Hanya kita ni boleh minum diri kalau kita minum air zam-zam. Ya. Dengan air wudu. Air wudu, ya. Lepas itu ya, air selain dia tak boleh. Tidak dibenarkan, kena duduk lah kan. Dia sebenarnya minum air secara umumnya semua duduk. Secara umumnya semua duduk. Air zam-zam kita tengok juga Nabi minum berdiri sebab apa? Mungkin sesak pada ketika tu. Sesak. Sebab ramai orang. Sesak. Sebab zaman dulu bukan macam kita dah sediakan balang, ni ada 3 balang, sana 3 balang, sana 3 balang. Sana dulu apa nama? Perigi, ambil. Jadi kalau ada ribuan orang nak kumpul dekat itu, nak minum air zam-zam susahlah. Jadi mereka minum secara berdiri. Tapi jadi kawan saya kata sebenarnya boleh kita minum diri. Kalau misalnya kita jogging, berlari di tenaga, sambil berlari itu kita minum lah. Kata dia kawan saya dibenarkan. Jadi saya pun terpengaruh dengan cakap dia. Tetapi satu hari saya sudah terbaca hadis lah. Ya. Baca hadis Rasulullah beritahu pada Siti Aisyah kita, kalau kamu minum diri, sama ada kamu tak sengaja ataupun sengaja, wajib kamu muntahkan dia. Jadi maknanya hadis itu keras lah maknanya kan. Maknanya tak dibenarkan langsung. Ya. Jadi yang kawan saya kata tadi boleh, tapi itu kau ustaz lah, kamu biasa dia. Ya. Dia kalau dari segi hukumnya yang afdal, yang terbaik, yang afdal lah adalah minum duduk. Tapi kalau minum berdiri kita panggil dari segi kita panggil benda kurang baik lah, kurang baik, kita panggil kurang afdal. Ataupun boleh juga kita kata makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh yang ringan. Tapi dalam hadis tu Rasulullah beritahu sama ada kamu tak sengaja atau sengaja, kau wajib dimuntahkan. Kita kena faham juga dalam konteks hadis. Kita tak boleh tengok literal. Sebab contohnya macam hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang pakai tutup hidung, tutup mulut ketika sembahyang makruh. Jadi tuan-tuan semua makruh semua tutup sembahyang. Jadi sebab Nabi larang tutup mulut ketika sembahyang. Jadi dalam COVID-19 ni kita kena tutup mulut, tutup ketika sembahyang. Kemudian kita tengok juga dalam satu hadis lagi yang melabuhkan pakaian, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah, lebih daripada pakaian, lebih daripada buku lali. Jadi maknanya dosa-dosa besar tu. Kalau boleh dapat, kalau disebabkan labuh pakaiannya, boleh dihumbankan ke dalam neraka. Jadi dosa besar. Jadi maksudnya kita kena faham, maksud labuh pakaian lebih buku lali tu zaman dulu mereka ni ada sifat takabur. Bila mereka nak labuhkan pakaian sampai lebih buku lali tu, makna mereka ada sifat riak, sifat bangga diri. Jadi kita nak lebihkan pakaian bukan sebab ada sifat riak. Tak ada sifat riak, tak apa, makruh adalah.
Tapi kena faham konteks hadis lah. Jadi kalau wuduk pun sebenarnya disunatkan kita duduk. Bukan kita ambil wuduk secara berdiri, disunatkan duduk. Sebab tu sebahagian tempat wuduk dia sediakan tempat duduk. Kalau tak ada tempat duduk, maka kena duduk cangkung lah. Itu yang terbaik, yang sunatnya. Jadi kalau kita ambil wuduk secara berjangkung, lepas habis itu kita minum lah air tu. Tapi kena tengok juga, zaman dulu dia guna air macam ni, dia guna bekas air. Okey, ambil wuduk sikit. Zaman sekarang paip jenuh, kita nak hirup paip. Jadi zaman dulu ada bekas. Kita ambil satu ni bekas, kita sapu muka. Kemudian letak sini, basuh tangan pula. Tapi zaman sekarang kalau guna paip jenuh kita. Okey kita nak sikit untuk doa, untuk apa nama, rukun apa, qauli ya. Kita betulkan bacaan. Okey, sebelum ni kita dah baca mengenai dengan surah Al-Fatihah. Sekarang kita cuba perbetulkan mengenai dengan takbiratul ihram ataupun dipanggil dan juga doa iftitah lah. Jadi tuan-tuan bolehlah ikut saya. Kita baca bila takbiratul ihram, Allahu akbar. Bila Allahu akbar, ra bila dia mati, untuk kita mudah fahamnya, kita kena muncung mulut lah, maknanya dia tebal. Allahu akbar, bar. Bukan Allahu akbar, bar tu nipis, jadi kena muncung mulut, jadi maknanya tebal akbar. Jadi kita nak sebut takbir tu kena jelas juga, jangan Allah, jangan Allah bunyi Allah, bunyi Allah. Allah. Allahu akbar. Jangan akbar, akbar. Jangan Allahu akbar. Dia nak bunyi slang apa? Arab, tapi dia bunyi akbar. Dia bukan kaf alif di atas kaf mati, akbar. Jadi Allahu akbar. Okey. Sekali lagi, Allahu akbar. Kemudian doa iftitah, Allahu akbaru kabira. Ada sebahagian kalau nak baca Allahu akbaru kabira pun betul juga. Dua-dua boleh. Tapi jangan kita salahkan akbar kabira tu. Tapi kita nak baca dua-dua boleh. Dari segi grammar yang betul Allahu akbaru kabira lah. Okey, Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Bila sebut kena pedas sikit lah, walhamdulillah. Kena keluar lidah sikit. Lidah sentuh gigi atas. Lidah sentuh pangkal gigi atas. Jadi sentuh bukan sentuh saja, keluar lidah sikit. Katsira. Baik. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sod dia ada sifat sofira, macam siulan sikit. Sila. Kalau kita nipiskan sila, kalau si kita tarik bibir bawah, kita tarik si lah jadi sin. Jadi kita kena ada muncung sikit. Bibir bawah pun ada muncung sikit. Sila. Ada muncung sikit, maknanya tebal lah tu. Sod. Kalau nipis jadi sin. Wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jangan kita buat macam budak-budak sekolah rendah tu. Sekolah rendah dia baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dia semua dia panjangkan. Sebenarnya inna tu pendek lah. Dengung je. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ya yang pertama panjang, ya yang kedua pendek. Kalau dekat sekolah-sekolah dia bantai sama wa mahyaya wa mahyaya wa mamati. Okey, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau dekat budak-budak sekolah rendah selalu dia baca macam mana, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tu pun dipanjangkan juga. Tu pendeklah. Wa umirtu wa ana tu pendek. Wa ana minal muslimin. Kalau dekat sekolah rendah dia baca semua panjang. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi wa ana minal muslimin pendeklah. Jadi sebenarnya kita taklah boleh salahkan guru-guru sekolah agak. Kita sendiri kena didik anak kita. Takkan satu guru nak kontrol sampai 50 orang pelajar dia. Jadi dia dah ajar pun kira cukup baiklah. Cuma yang sikit-sikit tu kita kena perbetulkan. Okey. Nanti kita sambung ke depan. Tak apa. Takbir tak apa. Takbir boleh. Takbir. Tapi selalunya ketika bangun sujud yang kedua tu lah. Kadang-kadang kita panjang Allah Akbar. Ada apa? Boleh. Semayang terus. Rasa tak apa. Lepas kita minum, bila elok minum teh azan, terus semayang. Kumur apa pun tak sah. Dia elok minum kopi, mulut hitam lagi. Minum kopi, mulut hitam lagi, bau lagi kopi, terus pergi semayang. Azan, kumur pun tak, ambil wuduk pun tak. Tapi dengan syarat sebelum dia semayang memang sudah ada wuduk dah. Cuma lepas tu dia minum. Dia minum kopi ke. Kalau rasa makanan mesti kena buang lah. Kena buang. Kalau lekat makanan di celah gigi, kita biar je, tak apa lah. Biar je. Tapi jangan telan batal semayang. Jangan telan. Sama ada kita nak kekalkan dia dekat celah gigi ataupun kita nak buang. Kalau nak buang, tengok juga. Kalau buang, yang paling baik kita buang lah. Kita ambil, kita buang. Letaklah dalam poket kita ke apa, dekat sapu tangan ke tisu. Tapi kalau buang ikut mulut, macam tu makruh. Tambah bukan. Ini cerita kalau kita semayang apa, seorang lah. Kalau kita semayang seorang. Kalau semayang jemaah, menyumpah orang sebelah kita. Sebab apa? Baru lepas makan, dia campak macam tu. Depan kena. Jadi marah orang. Okey. Tapi kalau kita semayang seorang, cerita semayang seorang ni makruh. Kalau kita buat yang tu makruh. Jadi maknanya maksudnya bila kita minum air manis ke air apa ke, lepas terus semayang sah. Sebab apa sah? Walaupun kita tak kumur ke apa. Sebab apa sah? Sebab tidak ada ain yang masuk. Ain tu benda, objek. Sebab kalaulah rasa teh kopi, rasa je. Dia bukan ada benda. Kalau biji kopi yang kita ada biji kopi dekat mulut kita telan, tu batal lah. Tapi kalau rasa tak apa, rasa. Kalau telan air liur, telan air liur tak lah. Tak. Telan air liur pun tak, telan apa pun tak. Tapi dengan syarat air liur dalam mulut kita lah. Kalau air liur dekat luar, kita keluarkan lidah ke apa, kemudian kita tarik balik masuk air liur, tu batal lah. Mana air liur dalam mulut. Isap rokok sebelum semayang. Isap rokok sebelum semayang boleh. Lepas tu terus semayang boleh. Tapi makruh tau.
Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata man akala basalan. Kemudian Nabi kata fala yaqribanna musallana. Siapa yang makan bawang mentah lah, maksudnya bawang mentah, jangan hampiri masjid kami. Sebab apa jangan hampiri? Yang pertamanya bau busuk. Bawang mentah kita makan bau busuk. Satu, yang keduanya malaikat suka benda yang wangi. Malaikat suka benda yang wangi. Kemudian yang keduanya bau busuk. Kemudian akan mengganggulah jemaah-jemaah yang ada kat dalam masjid. Jadi sebab tu kalau isap rokok, bukan kita nak suruh isap rokok, bukan. Siapa yang isap rokok maka dia kena gunalah bergigi ke apa ke supaya hilang bau. Kemudian baru datang sembahyang. Makan durian boleh. Lepas tu kena ni lah, kumur kepada kalau sendawa makan durian kena tutup mulut dulu, tutup mulut lama sikit. Kalau dia baca alhamdulillahirabbil alamin, sendawa, kemudian ar-rahmanir-rahim, bau orang sebelah, dia kena berhenti lama dulu. Kalau beringos, kita telan tak apa. Tapi kalau dah keluar kat mulut kita telan batal lah. Kalau kahak ke hingus dah keluar dekat mulut kita, dah sampai dekat atas lidah kita telan batal. Tapi kalau masih dekat dalam tak apa. Keluar apa tu? Rasa-rasa lah. Keluar betul. Dia kalau memang keluar betul kahak ke hingus ke apa, kalau keluar betul, kita ambil lah tisu ke apa, buang, kemudian kita simpan dalam poket kita. Kalau ada serban lagi bagus. Serban yang ada apa, ekor tu, kita buang. Kalau apa? Terkeluar. Dia kalau rasa macam terkeluar, maknanya tak lah. Dia betul-betul yakin keluar. Kalau rasa-rasa tak ada. Bukan. Dia sampai betul-betul memang dah rasa atas lidah betul-betul keluar. Baru dia keluar. Kalau kita rasa macam keluar, rasa macam tu bukan. Itu semua was-was. Ya. Kalau dekat dalam. Dalam tu maknanya sebelum, mana bukan berada di atas lidah kita. Okey. Kita tutup majlis kita tasbih kafarah. Ya. Macam mana tu? Doa apa tu? Oh, doa tu. Dia doa yang orang Melayu kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sebenarnya doa tu baca selepas tahiyat akhir, sebelum beri salam. Dan dalam apa? Hadis, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tu baca selepas tahiyat akhir, sebelum beri salam. Ya, betul. Lepas fil alamin innaka hamidum majid, baca doa tu. Mana lepas beri salam tidak ada apa-apa lah. Tidak ada apa-apa doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Mana kena tunggu, disunatkan tunggu sekadar subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Okey. Semoga Allah beri kefahaman kita. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.